Jadi sebenarnya terima kasihlah kepada pihak Tuan dari PBD Daerah Rompin lah, kerana telah menghubungi saya untuk kita mengadakan kursus secara maya ni online mengenai pustaka. Sebenarnya benda ni adalah percuma, tak perlu payah. Jadi apa yang saya tunjuk ni, tuan-tuan boleh nampak ni. Benda ni percuma je. Syarat dia dua saja. Mesti ada nombor kad pengenalan dengan email yang tuan-tuan biasa gunakan. Ya, tak semestinya email pejabat ke, email Gmail pun boleh, Yahoo pun boleh. Tapi kalau elok guna Gmail lah sebab dia mudah sikit. Jadi sebenarnya e-pustaka ni dah lama dilancarkan pada tahun 2010. 2011 dia dilancarkan secara sah lah. Jadi 2010 tu sebagai testing saja. Dan sebenarnya jika tuan-tuan lihat pada skrin masing-masing lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan gunakan laptop mungkin besar lah. Kalau pada handphone tu mungkin kecil lah. Dan yang keduanya dari segi kelajuan kemudahan lain lah. Tempat saya ni laju sikit. Mungkin tuan-tuan yang jauh tu ada yang laju, ada yang slow tu, minta maaf lah. Itu di luar kemampuan saya lah. Lain bayar sendiri Bukan lain saya bayar. Okey. e-pustaka ni kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ada yang pernah melihat dan ada yang pernah mendengar ceramah saya. Saya tak pastilah kalau ada yang pernah dengar, pernah tengok saya beri ceramah mengenai e-pustaka ni. Dan e-pustaka ni sebenarnya tujuannya adalah untuk memberi kita kemudahan meminjam buku secara online. Dulu sebenarnya e-pustaka ni wujudkan untuk orang meminjam buku secara maya lah. Bukan secara maya, secara fizikal, tapi buku ini dihantar dari perpustakaan yang terlibat dengan e-pustaka. Buku tu dihantar ke rumah masing-masing. Tetapi bukan percuma, kena bayar. Pos laju yang sebagai rakan kongsi kita lah projek ni sebenarnya. Dan e-pustaka ni ianya melibatkan sebanyak setakat ni 12 perpustakaan awam dan 1 perpustakaan intan, Institut Tadbiran Awam Negara lah di Bukit Kiara tu. Dan perpustakaan awam yang terlibat yang paling jauh di sebelah timur, Malaysia Timur, iaitu Sabah, Sarawak, dan sebelah kita Semenanjung, Perlis lah. Dan Pahang salah satulah yang pioneer lah yang terlibat dengan projek e-pustaka ni. Sebenarnya bila sebut U-pustaka tu, pustaka tu kita tahulah kutuk kana lah perpustakaan. U tu adalah istilah ubiquitous. Ubiquitous, tuan-tuan boleh buka pada website ni. Website ni saya dah tunjuk pada URL tu, www.u-pustaka.gov.my. Jadi tuan-tuan boleh buka browser masing-masing Google ke, Google Chrome ke, Firefox ke, boleh dia akan keluar macam ni. Okay. So ni adalah portal e-pustaka. Dan dalam portal ni banyak menu-menu yang kita boleh clickable dan ada pautannya yang seterusnya tu. Dan jika dulu yang sebagaimana yang saya maklumkan tadi tu, ia menyelibatkan pinjaman buku atas talian lah tapi sekarang ni dia dah lebih dah. Banyak info dalam portal e-pustaka ni, dan pada guru-guru PSS bolehkan guna portal ni sebagai satu kemudahan untuk mengakses maklumat secara percuma. Tapi ada syarat, dia lah kena jadi ahli baru kita boleh buka database tu. Database yang nak digunakan tu percuma saja, tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu bayar, tapi yang pastinya kita kena menjadi ahli dulu baru kita boleh akses Okey, ini portal dia. Saya tunjuk pada tuan-tuan puan. Saya harap nampak Siapa yang tak dapat nampak tu boleh tanya saya ke kalau tak jelas So, e-pustaka ni di portal dia. Dan di atas ni tuan-tuan boleh lihat ada utama, ada profil, semua ada kat sini. Perkhidmatan pun ada, pendaftaran ahli pun ada. Okey. Pada portal di luar ni, okey, nampak tak ada slide gambar-gambar tu. Ini merupakan perpustakaan yang menganggotai e-pustaka. Okey, yang ini adalah Perlis, okey. Yang seterusnya Pustakaan Negeri Sarawak, okey. Yang seterusnya ini Intan Library Institut Tadbiran Awam untuk kita lah, kita tengok awam kerajaan ni. Kemudian yang seterusnya ni Pustakaan Awam Pahang di Kuantan Ini Kuantan. Okey, yang ni Perpustakaan Awam Selangor. Sekarang ni dia orang tutup lah sebab PKP. Sama juga macam kami di Pustakaan Awam Pahang ni, kita tutup sekarang. Kita mematuhi sarana kerajaan, okey, kita tutup. Jadi nak mengelakkan COVID-19 ni, semua tutup. Di Pahang negeri lain pun terlibat. Okey, ni Negeri Sabah, Pustakaan Negeri Sabah. Okey.
Pustakaan Negeri Sabah. Kemudian ini Pustakaan Negeri Terengganu. Okey, Terengganu. Ini Pustakaan Kuala Lumpur. Okey. Dan ada negeri lain macam Kedah, okey, Kelantan, Pustakaan Negara sendiri, Pustakaan Kuala Lumpur yang tadi, mereka ni terlibatlah dalam menganggotai konsortium You Pustaka. Jadi buku-buku yang kita boleh pinjam secara fizikal ya, yang dihantar rumah adalah di kalangan 12 buah pustakaan ni. Okey. Itu dia masa kita launch dululah perkhidmatan tu sebenarnya untuk menggalakkan orang minjam buku. Sebab nak tengok kehadiran orang ramai ke library secara fizikal susah. Jadi kita mikirkan kalau payah sangat ke library, why not buku tu kita hantar ke rumah. Okey. So untuk kita nak tahu apa sebenarnya pustaka ni, di sini dia sediakan profil dia. Tuan-tuan boleh lihat ada latar belakang, visi, objektif dia, perkhidmatan ni pustaka dia, logo pun ada. Okey, ni logo dia. Tu logo You Pustaka ni trademark ni. Kemudian di bilik berita kita ada berita, okey, cerita-cerita semasa. Kemudian mungkin pusat sumber memerlukan maklumat mengenai COVID-19. Di sini dia ada sediakan keratan akhbar kita boleh print ni. Benda ni adalah printable. Tuan-tuan boleh print ataupun simpan sebagai rujukan masing-masing di pusat sumber. Okey, ada sini. Tajuk dia, vaksin, semua ada. So untuk mendapatkan dia punya artikel dia telah sediakan link. Ini dia. Contoh-contoh yang boleh digunakan untuk pusat sumber sendirilah. Dia ada newspaper cutting berkaitan dengan ni vaksin ada nampak up to date tu. So rasanya tidak ada orang kata kepayahan untuk mendapatkan maklumat ni. Okey, semua ada sini. Isu-isu dia. Ini dia. Sebab dalam portal ni dah disediakan link untuk isu-isu semasa. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan secara percuma saja. Okey, ini adalah berita-berita dan boleh dapatkan peristiwa sibuk ada. Okey. Ini ada aktiviti yang telah dilaksanakan oleh dalam You Pustaka dengan kalangan-kalangan pustakaan yang terlibat lah. Okey. So ada isu-isu topik mengenai diskusi literasi media. Sini semua adalah sumber-sumber maklumat yang saya rasa amat bersesuaian dengan pusat sumber lah di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Boleh akses dan boleh printable So ada galeri multimedia. Ini adalah aktiviti yang telah dilaksanakan selama ni lah. Okay. Yang ini memerlukan akses dan komputer yang bagus lah. Jadi benda-benda yang multimedia ni memerlukan line yang bagus lah. Okay. So ada Cube Info, apa yang statistik pun ada. Kemudian ada manual penggunaan You Pustaka ada di sini. Okay. Dan panduan polisi pun ada, jadi ahli macam mana. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjadi ahli pustaka ni tak ada syarat, tak ada bayaran dikenakan, percuma. Dan ia mempunyai 3 kategori yang mempunyai kad. Contohnya MyKid 1 hingga 11 tahun, MyCard, kemudian MyCard lah 12 hingga 18 tahun ni kira macam remaja lah. So yang dewasa 19 tahun ke atas. Dan ada satu lagi MyPR. MyPR ni adalah mereka yang foreigner lah yang duduk di Malaysia ni lama, so mereka pun boleh jadi ahli. Okay. Untuk kategori keahlian, ini dia, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Okay. Kemudahan ahli dah disediakan di situ, ada dipaparkan pada info dalam portal You Pustaka ni. Okay. Untuk ahli luar pada warga negara Malaysia, dia tak boleh. Kita tak ada nak hantar buku sampai ke UK, ke Amerika, tak ada, di Malaysia je. Untuk membership warga negara saja. Untuk foreigner, orang daripada overseas, dia boleh melihat saja apa yang ada. Dia boleh melihat saja apa yang ada. Okey. So untuk nak menggunakan database dia tak boleh. Okey, ni untuk rakyat kita lah, untuk rakyat Malaysia. So ni mengenai polisi keahlian. So bila tuan-tuan nak menjadi ahli, tuan-tuan buka di portal pergi pada dia perkhidmatan. Bila perkhidmatan tu dia akan keluar pembincangan. Pendaftaran ahli. Ni dia. So tuan-tuan boleh pilih sama ada MyCard, okey, CJ kelahiran untuk anak-anak yang saya tak pasti sekarang ada MyKid ke tidak lagi. Dan tentera pun boleh, anggota seragam ni macam tentera, polis,
migration ke apa, mereka boleh jadi ahli, dan warga asing. Okey, macam MyPR lah. So ni adalah syarat-syarat untuk menjadi ahli. Yang penting kat sini email kena ada. Email tu pula mesti email yang biasa kita guna. Okey. Itu saya rasa yang perlu dia ada lah. So next, pada portal ni kalau kita nak cari jodoh-jodoh buku pun boleh. Dia ada satu lagi menu dia. Kita tengok pada carian ya. Untuk portal ni kita menyediakan kemudahan dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu lah. So saya pilih bahasa Melayu. Jika tuan-tuan selesa dengan bahasa Inggeris, klik dekat sebelah kanan atas ni, pilihlah bahasa Inggeris ya. Okey. So untuk carian buku, kita klik carian, kita buat one search. So next dia akan paparkan kita nak cari apa dalam kalangan 12 buah pustakaan. Okey. So, contoh nak cari buku apa? Contoh ombak. Okey. Ini buku fizikal bukan e-book. Apa yang saya tunjuk ni pada tuan-tuan dan puan-puan adalah buku fizikal, bukan buku e-book. E-book saya akan cerita kemudian. Okey. So ombak rindu Okey, kita klik. Mudah saja. Ini dia. Senarai-senarai buku yang mempunyai judul Ombak Rindu. Okey. So kita banyak tu. Okey, contoh saya ambil yang atas ni Ini boleh saya klik. Tuan-tuan boleh klik mana-mana lah. Siapa yang boleh masuk tu pada akses masuklah Cuba. Ini dia. Okey. Ini adalah sebenarnya adalah saya filem ni. Rasanya lah. Saya ada masalah sikit sebab dia tak habis lagi dia download. Mungkin lain ni. Tapi tak apa. Begitulah cara dia, fungsi dia membuat pencarian. Okey. Ini dia. Okey. Saya klik balik pada semula. Okey, harap tuan-tuan faham ya. Ini saya pergi direct pada website portal Pustaka. Saya tak gunakan slide. Ni online ni. So, jika tuan-tuan scroll ke bawah, nampak tu ada one search pun dekat sini dah ada, dia letak. Dan bahan promosi pustaka, siapa yang berminat nak klik dia pun boleh. Nak download dia ke nak print ke boleh. Ya, pada sebelah sini. Kaki saya ni. Kita tengok dulu. Okey. OneDrive. Semua ada. Okey. Sekarang ni di bawah ni, kita bila dah jadi ahli, kita boleh login lah. Ya. Login ID dengan kata laluan lah. Okey, log masuk dalam daftar sekarang. Kalau siapa nak daftar, klik daftar saja. Okey. So bila scroll ke bawah ni, tuan-tuan boleh lihat ada pautan pintas dan perkongsian sumber. Kita lihat pada pautan pintas, di bawah tu ada banyak menu yang kita boleh klik. Pengkalan data, okey, remaja, kanak-kanak, tanyalah you pustaka, galeri, berbual dengan pakar, forum, ulasan elektronik, soalan lazim dan pandangan pengguna. Jadi jika tuan-tuan ada kemusykilan ke buku ke apa, boleh klik pada setiap benda tu. Yang saya nak highlight kepada tuan-tuan hari ini adalah ni, pengkalan data ni. Saya klik pengkalan data. Okey. So dia akan pergi pada satu page lagi, muka surat seterusnya. Ianya akan menyenaraikan pengkalan data dan jenis-jenis pengkalan data. Yang jenis kategori format apa yang dia paparkan, iaitu kita ada e-berita, kita ada e-buku, e-pembelajaran, e-majalah, e-journal, ada buku audio, ada surat khabar dan ada e-rujukan dan akta perundangan. Okey. Semua database ni mempunyai pelbagai subjek. Untuk umum macam kita nak baca buku pun ada e-book ya. Kalau ada siapa yang background dia tu law ke, dia boleh cari ni. Database akta dan perundangan. Okey. Sekarang kita tengok apa jenis-jenis pengolahan data. Yang pertama, overdrive. Okey, overdrive. Nanti saya scroll dulu. Jika tuan lihat pada apa benda overdrive ni, okey, ia merupakan pelbagai judul e-book. Semua subjek ada. Terdapat 4,000 lebih. Tak ada je nak baca kan. Kita boleh download buku ni dalam device kita, sama ada handphone ke ataupun kita buka melalui laptop ke. Dan kita boleh baca buku tu, 2 buah buku bila kita pinjam selama 7 hari. Maknanya buku tu kita baca secara maya, bukan secara fizikal kita pinjam. Ini adalah e-book. So bila kita baca dalam device kita, tak kira lah gadget kita, handphone ke, handphone kita buat berjalan jauh-jauh kan, naik bas ke apa, tapi dengan syarat lain kena ada lah. So laptop pun boleh. Dan buku ni cuma valid kita baca 7 hari.
Bila hari ke-7 malam tu nak masuk hari ke-8, e-book kita tu akan hilang. Dia automatik. Mana takut orang lain nak pinjam. Jadi 7 hari sahaja. Okay. So next kepada e-law. Ni contoh overdrive. Saya tunjuk. Ni dia. Ni pelbagai jenis overdrive. Dia banyak buku imported. Yang buku yang tak ada kat kedai kita nak cari tu, insyaAllah di sini adalah. Dia semua kategori ada. Kita boleh lihat dekat collections ni, e-book, audiobook dan video. Ni format buku e-book yang apa yang kita ada. E-book tu mana buku yang jenis paparan teks. Audiobook adalah buku yang bercakap. Dia bercerita pada kita. Tapi kalau boleh jangan pinjam buku horor, buku hantu. Sambil buat kereta tengah malam dengan buku cerita hantu. Jangan. Naik kereta seorang-seorang. Jangan. Ya? So untuk video pula adalah bukan buku, dia sebenarnya video. Video-video yang mungkin menarik minat lah. Okay, cuba saya klik dulu tengok video. Ni video yang dia ada lah. Ni bukan saya letak, dia memang kita langgan ni, dia ada macam ni. So tuan-tuan boleh lihat lah, mostly international publication lah. Tu dia boleh nak bawa rumah pun boleh, dia banyak tu. Ada 29 lagi, saya klik ke 29 apa dia. Semua ada sini. Okay, saya ambil contoh satu, saya klik ni Okay. Ghost story. Kita tengok sampel dia. Dia akan keluar video. Okay, sekejap ya. Ni cerita hantu ni. Okay, sekejap. Tengok. Dia video kan. Okay. Okay, saya stop dulu. Dia cerita hantu Okay, itu overdrive tadi. Buka balik. Tapi dalam mood sekarang ni, saya tak boleh pinjam sebab saya tak login. Sebab tu kita kena login baru kita boleh lihat dan baca dan pinjam buku ni. Kalau saya just lihat daripada luar tanpa login, saya tak mampu, tak boleh nak pinjam. Setakat display ni boleh lah tengok. Nak pinjam tak boleh. Contoh macam ni, saya klik buku ni. Okay, bila saya nak pinjam, saya tak boleh. Saya klik borrow. Tak boleh sebab saya kena login dulu. Okey. Saya kena login. Okey, login nanti saya akan tunjuk macam mana saya login sebab saya memang ahli lah. Dan saya juga admin. Okey, ni e-law. Lihat pada title kita tahu law ni undang lah. Ya. So e-law ni dia kalau ikutkan pada akses dia cuma daripada Persatuan Negara. Sebenarnya kita boleh akses daripada luar juga. Boleh sebenarnya, dia ada password dia. Okey, EBSCO ni adalah jurnal artikel untuk kata yang melibatkan sumber maklumat yang canggih-canggih lah. Ya. Ini sesuai untuk siapa yang membuat kata pengajian off campus lah, melanjutkan pelajaran peringkat degree ke, masters ke, PhD, saya rasa boleh juga, boleh guna lah insyaAllah. Benda gini siapa yang membuat membuat sambung belajar off campus, saya rasa perlu. Okay. Salam tuan. So, ya saya. Maaf ganggu EBSCO ni. Dia penuh ke ataupun abstrak saja? Dia tengok juga, ada yang dia bagi free, kita boleh full text ataupun dia bagi abstract saja. Oh, terima kasih tuan. Dia ada dua-dua. Bagus dia untuk tengok orang pada semua belajar. Bagus tu. Okey, ada yang lain, tak apa. Itu EBSCO. Okey, yang seterusnya Emerald. Emerald pun bagus. Jadi siapa yang sama belajar boleh guna ni lah. Dia free je tapi dengan syarat kita jadi ahli pusaka boleh akses. Tapi kalau tak jadi ahli, kita tengok tak boleh nak akses. Dia minta password. Okey. Tuan-tuan boleh interrupt saya tak faham ke, tanyalah. Okey, sama je. Ini pun untuk LawNet juga. Ini undang kerajaan kita lah. Siapa yang kakitawan kerajaan yang agensi lain lah, siapa yang berisya tu nak pengesahan jawatan, boleh guna ni. Tak payah nak pergi ke library pergi cari buku berebut. Ya, sebab kita biasa buku-buku law ni, kalau di perpustakaan awam ataupun perpustakaan universiti pun, dia sebenarnya adalah bahan yang terhad. Dia terkawal. Kita tak beli banyak. Biasa kita bagi pinjam pun terhad je lah sebagai bahan rujukan. Okay? Ini bahan rujukan. Dan sekarang tak apa dah. Kita boleh baca melalui portal e-Pusaka. Free je. Tak payah kita nak pening kepala nak pergi ke library, nak jalan kaki lagi, tak payah. So dalam keadaan sekarang COVID-19 ni, ini adalah pilihan paling tepat. Ya? So next, dia ada bagi password tu, nampak tu? Law. Tuan-tuan lihat pada apa sebenar dia ni. Okey. Yang ni saya tunjuk satu lagi best ni. Ini adalah Bliss.
Okey, Bliss ni adalah sebenar bernama Library Infolink Service. Dia merupakan agensi portal berita Malaysia. So yang ini banyak ni free saja. Jadi saya rasa untuk guru-guru pusat sumber boleh gunakan lah sebagai bahan di library masing-masing lah. Sebab dia dah bagi password tuan-tuan. Okey. Macam ni saya dah masuk. Password ni boleh guna cuma je. Okey. So untuk password dia saya log out dulu saya tunjuk. Okey. Untuk Bliss ni web URL dia tuan-tuan lihat kat atas ni. Saya highlight ni. Nampak Okey, dia punya website bliss.bernama.com. Bila tuan-tuan klik ni, sebenarnya trik dia tak payah melalui pustaka pun boleh. Kalau saya keluar sini, saya tutup dulu. Saya pergi dekat browser, saya just type bliss bernama.com. Akan keluar macam ni. Nampak tak? Nampak Okey. Jadi nak masuk macam mana? Mesti perlukan password. Tapi kalau orang di luar, dia tak tahu password, dia kena langgan. Macam kita di Pustakaan Awam yang join Pustaka ni, kita telah dibagi password. So password tu percuma sebab kita dah jadi ahli. Bila kita dah jadi ahli tu dah tak payah melalui portal, kita terus direct pada website sebab kita dah dapat password. Password dia tuan-tuan, yang ni boleh guna. Tuan-tuan boleh catat. Okey, untuk ID dia PPA_ P Pahang besar tuan-tuan boleh nampak tu. Kalau ada masa catatlah terus. Nampak password dia tu. Okey. PPA_ Pahang, P Pahang tu besar 01. Kemudian password dia pun sama juga. Okay. ID dengan password sama. Tuan-tuan catat ni. Ini bagus ni sebab yang ni adalah berita-berita, data-data mengenai kerajaan negara kita lah. Kat situ ada bernama news, jadi tuan-tuan lihat kat bawah tu So saya log in. Dia masuk dah, nampak? So, nampak dia masuk. Okay, so kat sini kita boleh pilih modul mana kita nak guna. Okay, dia ada bernama news, dia ada archive. Ni nak sebut bahasa Inggeris, payah sikit lipat lidah. Mandarin news, foreign news, info provider, sectorial report ni macam syarikat-syarikat lah statistik, JLC pun ada lah. Who's who, okey. Saya tunjuk dulu bernama news Okey, ni kita pergi pada bernama news, saya kecilkan balik skrin. Okey, bernama news ni adalah berita-berita negara kita sekarang lah. Kalau ni berita dalam negeri yang sekarang, berita ekonomi, economic news, features and special report, general news, infografik ni bagus. So, tuan-tuan boleh print ni. Kalau tak ada nak poster, ni poster. Contoh permai, sekarang ni isu permai kan, infografik pengumuman khas package permai. Bila klik ni dia dah ada, nampak tu, boleh download sekali, nampak. Boleh download Jadi saya rasa kita tak ada alasan kata tak ada info. Ni info, ada, free saja tu. Password dah bagi tu, guna sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Semua ada infografik, semua ada tu, nampak. Semua ada. So, kalau berita negeri, okey, negeri semua ada, kita tengok dulu. Tapi sebelum tu jika tuan-tuan lihat pada portal bernama ni, Bliss dia panggil dia ada search engine dia. Ni macam Google dia lah. Tuan-tuan nak cari apa, kat sini dia boleh display lah. Contoh kita nak cari macam rompen saya cari pasal rompen. Okay, kita tarik subjek dia apa, search, sumber news mengenai rompen akan keluar. Apa tu? Bernas bantu 100 keluarga, 100 pelajar di rompen. Okey, ni daripada Endar rompen, okey semua ada. Okey. Contoh saya klik yang ni lah. Okey, rompen. Sebab keyword dia rompen. Kalau nama orang tu Muhammad Rompen pun dia keluar. Okey, ni dia berita dia. Okey. Nampak? Ini adalah berita Ini berita sahih bukan ini berita sebenar, bukan tak sebenar. Jadi nak dapatkan berita, tuan-tuan boleh refer pada Bliss. Dan kita boleh download dia, nampak download artikel, kita boleh printable dan kita boleh link benda ni, kita boleh pass ke kawan kita ke sesiapa ke melalui email yang kita ada. Tu bagus dia. Kan? Kalau katalah kita buat cari pencarian maklumat, tiba-tiba ada. Kita nak share dengan orang lain, kita copy link ni, kita hantarlah ke sesiapa pun. Okey. Okey, ni dia. Okey, ni dia tadi tu, kita pergi home balik. Okay, next kita ada Akib Ini berita lama-lama lah. Ya, saya. Okay.
Okey. Sekejap. Ya, betul. Password dengan ID dengan password sama je. ID dengan password sama. Okey. Jadi tuan-tuan tulis tu simpan. Boleh guna. Bukan guna kat sekolah, kat rumah boleh guna. Mana-mana boleh guna. Tapi dengan syarat tuan-tuan mesti akses ke URL tu bliss.penaman.com. InsyaAllah boleh guna. Okey. Percuma je tu. Okey. So next yang Bliss tadi, ini bagus sebenarnya sebab tu saya tunjuk. Okey. Ini berita yang berita yang dah lama lah dia simpan kat sini. Ada nampak. Malaysian Business dah tak ada lah soal abah ni. Okey. Alright, beres. So kita pergi pada home balik. Ini semua tuan-tuan boleh browse lepas ni lah ya. Dengan waktu terhad ni. Okey. Okey, saya nak tunjuk satu yang Who's-Who ni. Who's-Who ni adalah sebenarnya senarai orang kata rakyat Malaysia lah yang telah berjasa lah ya. Yang berjasa banyak dalam bidang sejarah, okey, sukan, ekonomi, perubatan, semua ada kat sini. Maknanya semua ada. Okay. Kalau nama saya tak ada lah, tuan-tuan. Okey. Dan dia disusun mengikut abjad. Contoh macam ni lah. Tuan-tuan boleh tarik dalam ni ada search dia. Dia ada pun ada kemudahan search engine dia. Tuan-tuan boleh klik menggunakan keyword ke, okey. Okey, contoh saya tunjuk ni, kebetulan dah ada ni kan, Aaron Ago Dagang ni. Saya tak pasti, bukan Aaron, yang bawah ni kan. Klik. Ini saya tunjuk contoh biodata individu-individu yang famous di Malaysia lah. Ya. Tuan-tuan boleh lihat kat sini, Aaron Aziz kan. Nama dia Aaron Mustafa Aziz, baru saya tahu. Okey, ni dia punya background dia. Dia dapat datuk kan. Datuk ni, datuk daripada Pahang ni. Okey, semua ada kat sini. Ya. Lahir dia bila, dia Singaporean lah. So, isteri dia, anak dia pada sekali. Okey. So, kemudian pendidikan dia pun ada. Okey, career dia, apa yang telah dia buat selama ni, semua ada tuan-tuan. Okey, lihat. Okey, award dia, pingat, ada semua sini. Okey, achievement dia ya. Okey, lain-lain. Inilah. Dia sebenarnya adalah orang yang telah mencapai, orang kata, anugerah yang tertinggi lah. Achievement dia lah. Tuan-tuan boleh lihat sini ya. Ada senarai banyak ni. Kadang-kadang kita tak perasan juga siapa nama orang ni, kita boleh lihat. Okay. So kita cuma perlu key in kan kat sini. Type kat sini siapa, contoh Ali. Tengok Ali apa. Dia tak keluar dia akan search under ALI. Ni Ali. Itulah Ali. Itulah upload Ali. Ini kosong, saya tak tahu kenapa. Okey. Ini contoh Who's-Who Who's-Who. Untuk mereka yang rakyat Malaysia yang telah memberi sumbangan achievement lah. Okey. So ada satu lagi saya tunjuk Who's-Who ni. Macam yang bawah ni tuan-tuan tengok Abah Saleh. Abah Saleh kan. Ini bukan Tun Abah Saleh tu ya. Ini Abah Saleh saya tak pasti. Tapi kita kena tengok siapa dia ni. Saya tak berapa kenal orang ni. Individu ni. Tapi mungkin dia telah membuat sesuatu lah. Tapi dia nampak deceased ni. Maknanya dia dah meninggal lah. Ya, tuan-tuan. Dia telah meninggal. So kita back balik. Ini bernama. So tuan-tuan boleh main-main kat sini. Browse apa, klik apa dengan password yang telah diberi tu. Tuan-tuan boleh ni lah. Browse tengok. Dan bawah tu pun ada juga link-link mengenai isu-isu semasa lah. Tuan-tuan boleh link. Okay. Ini portal berita ya. InsyaAllah. Bagus tu. So next. Kita pergi pada e-lib. Kalau tadi yang saya tunjuk overdrive tu, kebanyakannya adalah buku imported. Okay. Yang e-lib ni adalah buku lokal. Tuan-tuan lihat di bawah. Ya. Dia ada 3,900 judul e-book tempatan. Local book. Dan boleh pinjam 7 hari. Okay. Saya klik sini. Tuan-tuan boleh baca arahan seterusnya. Tapi dengan syarat tuan-tuan jadi ahli dulu, tuan-tuan boleh lihat the whole content dalam. Jika tuan-tuan tak klik, dia just putih saja. Dia tak keluar apa yang tuan-tuan lihat sekarang. So, kenapa tuan-tuan pasang tu? Kenapa Pustakaan Negara Malaysia? Sebab kita punya konsortium ni yang mengawal pustaka ni, database-nya berada di Pustakaan Negara. So, kita akses ke dia lah. So, ni dia jenis-jenis buku lokal yang saya rasa tuan-tuan minat, boleh baca, boleh pinjam. Macam mana yang overdrive tadi. Ya? Di belah kiri ni adalah subjek-subjek yang
yang komprehensif lah. Saya rasa ini pun boleh membantu kepada pusat sumber yang mungkin kekurangan bahan dari segi fizikal, tapi yang ini adalah maya. Tapi kita perlu ada ni lah, maksud saya dari segi kemudahan komputer akses je lah. So, dan kita pun boleh meminjam secara peribadi guna handphone, boleh, tak ada masalah. Link tu dah ada, tuan-tuan boleh guna. Percuma saja, cuma dengan syarat menjadi ahli pusaka, tu saja. Okay. Percuma ni. Okay, semua ada, tuan-tuan boleh lihat pada senarai-senarai sini lah. Contoh kita ambil pasal masakan, kan, recipe and cooking, tengok apa yang keluar. Saya klik. Buku ni sebenarnya masa kita langgan jumlah beginilah ya. Maksudnya what you see, what you get. Bukannya maksudnya hari ni tiba-tiba buku ada keluar dalam pasaran. Kenapa tak ada dalam ni? Itu lain. Sebab yang ni dah siap package e-book jenis mana. So ni buku-buku mengenai masakan lah. Okay. So ni adalah e-lib. So next, kita seluruh pada press reader. Press reader ni adalah merupakan database e-newspaper dan e-magazine ya. Dia daripada overseas dan kebanyakan surat khabar ni pun kita berpeluang nak beli surat khabar, bukan nak beli, nak baca surat khabar overseas. Kita tak sampai overseas pun tapi kita boleh baca dah surat khabar daripada overseas. Saya tak boleh, kenapa? Sebab saya tak log in. So untuk log in kita kena jadi ahli, so saya kena log in sebagai member. So sebab tu dia ada halangan restriction ya. So saya masuk sebagai ahli. Okay, kita lihat ya, saya log in ya. Bila dah log in, dia akan keluar macam ni. Nampak? Tuan-tuan nampak yang di sebelah kanan saya ni, mouse ini. Nampak? Selamat datang. You are signed in as Muhammad Nur Rahman. Okey. Di bawah tu ada dua, nampak? Papan pembuka ahli pusaka dan papan pembuka pustakawan. Untuk ahli biasa cuma ada paparan muka, papan pembuka dashboard untuk ahli saja. Untuk saya sebab saya admin, saya ada bawah lagi. Okey. Yang ni saya akan menengok siapa yang jadi ahli, siapa yang lewat denda, siapa yang pinjam buku, saya boleh lihat kat sini. Okay. So next, saya klik balik penuh data. Sebab saya dah masuk ke dalam e-pustaka punya portal, so saya tiada halangan lah. So kita pergi balik pada press reader. Okay. Saya klik press reader, nampak? Dia akan keluar. The next page. So before yang tadi tu, dia tak keluar putih. Dia beritahu saya kena log in. Sekarang ni saya dah log in. So saya boleh guna press reader ni sekejap ya. Presiden ni cantik jika tuan-tuan mempunyai spek komputer yang bagus, memang, dan list skrin yang besar, monitor yang besar, memang syok lah. Okay. Dia buka ya, tunggu sebab lain ni. Sebab paparan dia cantik. Ya. Sekejap saya tunjuk dulu. Dia slow sikit. Ya. Slow juga ni. Okey, tak apa. Saya hold dulu. Okey, saya pergi next database Zinio. Zinio ni adalah merupakan e-magazine daripada overseas ya, yang current ataupun yang dulu saja. Magazine yang semasa dan kebelakangan lah. So, siapa yang lihat bab Bintang, Popular Mechanic, Discover ni, magazine ni yang jual di kedai tapi mungkin kita payah nak beli sebab dia mahal. So magazine ni kita langgan, di pusaka langgan, subscribe. So kita boleh baca secara percuma dalam handphone kita lah dengan syarat-syarat tentu lah. Okay. Kita go to collection. Okay, sekejap ya. So sekarang ni kita ada berada dalam kalau data apa ni magazine iaitu Zinio. Contoh lihat sini magazine yang familiar kan, tapi mahal sikit lah. Contohnya macam ni, National Geographic. Ni bagus, tak perlu beli. Beli pun mahal ni. So kita boleh baca secara online. Kita ada Reader Digest. Kita ada Photoshop. Yang ni current bukan dia yang 2-3 bulan tak. Saya rasa ni yang terbaru. Dia ada di taste travel. Siapa suka travel sekarang tak boleh lah. Ni yang filem. Ni sign illustrated. Ni bagus. Entrepreneur. Kita pergi next. Nampak tu? iPad, iPhone, web designer semua ada. Bab masakan pada semua ada tu, nampak tu? Tasty of Home. Artis semua ada. Strategic business. Okay. Semua ada sini. Kita next lagi. Nampak? Semua ada. Magazine ni lah percuma. Okay. Contohnya saya pergi balik yang mula-mula tadi. Saya nak klik.
National Geographic. Tapi dekat sini kalau tuan-tuan lihat kat atas tu nampak ada subjek dia, tuan-tuan boleh pilih. So saya nak, dia ada ni, engine dia Chinese semua ada. Malay tak ada sebab dia imported. So saya klik National Geographic, ni yang terbaru ni. Januari 1 nampak. Okay, kita boleh check out. Tapi kena login dululah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk database ni, Pustaka ni, anggaplah dia sebuah rumah. Bila kita menjadi ahli, kita dapat ID dengan password tu, itu adalah pintu luar rumah tu. Bila kita masuk ke dalam, ada banyak lagi bilik. Contohnya ada bilik overdrive, ada bilik e-lift, ada bilik press reader. Tapi untuk masuk ke setiap satu tu, kita kena buat satu lagi password. Maknanya 2 password untuk setiap satu tu. Database tu, dia dah bagi password, kita boleh guna. Kalau tak ada password, kita kena create ni password untuk setiap database tu. Tapi yang lain tu dia dah bagi. Macam list tadi tu dah bagi. Tu mudah lah. So ni adalah terbitan yang kebelakangan lah. Tuan-tuan boleh lihat. Kalau tuan-tuan tak ada koleksi National Geographic, ni bagus lah. Cuma je. Okay. So kita habis Zinio, kita pergi IG Library. IG Library pun sama. Okay. Contohnya dia dah bagi sini password, nampak ni. Sila guna login. Ni password dia bagi. Tuan-tuan boleh guna IG Library ni. Dia ada jodoh buku, e-book, politik semua ada. Okay. Siapa yang buat off campus boleh lihat lah. Siapa yang mengambil ekonomi, politik, sains sosial boleh guna ni. IG Library. Dalam ni password pun dia bagi. Tuan-tuan guna je lah. Okay. Mason Crest pun sama. Ini adalah buku-buku fiction dan non-fiction pun ada. Ada juga buku biografi. Saya klik dia dah bagi password sini, nampak ni. PNM user. Password dia MC Crest, nampak? Tuan-tuan gunalah. Saya klik dulu. Saya tengok kat depan dia apa. Okay. Ni dia. Ni adalah Mason Crest. Banyak subjek dia bagi tu. Dia macam library juga. Dia punya, kalau tuan-tuan ada apa-apa familiar dengan DCC kan. Decimal classification tu. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia dah tunjuk. Ada art, activities, career, geography. Okay, ikut grade. Tapi ni oversee lah tuan-tuan. Mungkin nak buat sebagai bantuan perbandingan boleh lah. Contoh geografi. Ni semua buku mengenai geografi. Pak, Austria ada, Belgium ada. Nak tahu negara Belgium macam mana? Ni ada. Okay, Portugal ada. Di Malaysia tak ada pula. Denmark. Klik Denmark. Open e-book. Go. So dia akan buka next page. Tuan-tuan boleh download sekali, nampak? So ni adalah mengenai Denmark. Kan? Dia minta flash player ni. Tapi dengan cara tuan-tuan komputer kena download ni dululah. Baru kita boleh lihat. Okey. Okey. Ni tadi Mason Crest. Okey. Bond ni adalah merupakan rujukan mengenai ini. Siapa yang membuat belajar bab management boleh guna info ni. Ini adalah terbitan daripada MPC MPC, Malaysian Productivity Corporation. Tuan-tuan boleh register dengan dia, free je. Okay, dan ada number dengan register ID, tuan-tuan boleh login kat sini. Okay, next UN Library. UN Library ni adalah koleksi daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita boleh akses. Kita boleh akses, tapi akses dia ni dia terhad sikit. Dia cuma di National Library lah, tapi cuba tuan-tuan guna daripada luar. Dia dah bagi password tu, nampak tu. Dia dah bagi tu. Tuan-tuan guna sini. Jangan takut, guna je. Okey, itu adalah UN Library. So next, yang ni best. Okbi Buffet ni, ia adalah merupakan satu apps di mana kita boleh membaca surat khabar, majalah di dalam peranti, device. Kita tak boleh baca dalam laptop ke PC, tak boleh. Kita kena download dulu dia punya apps, tuan-tuan dan puan-puan. Apps dia nama dia Okbi Buffet. Okbi Buffet. Di sini ada menyediakan kemudahan untuk akses dia. Tuan-tuan boleh download panduan dia, cuba guna. Tapi tuan-tuan kena download dulu dia punya apps. Apps dia yang berwarna kuning ni. Nama dia ni, Okbi Buffet. Kalau kita ada dalam kelas, kita boleh tunjuk lah. Okay. Ni Arkham Library, sama juga. Macam IG Library tadi. Password pun dia dah bagi, tuan-tuan dan puan-puan. Di bawah ni ada. Guna saja. Setiap database ni, dia dah ada
ID dengan password. Tuan-tuan gunakan range dia tu. Okay. Ni kit A to Z. Ni bagus. Ini sebenarnya untuk kanak-kanak lah. Ya. Mungkin membantu untuk guru-guru sebenarnya ni. Bukan guru pusat sumber saja, guru-guru yang mengajar statik. Ni saya bukan kepakaran saya lah. Cuma saya beritahu makna kit AZ ni dia bagi password. Nampak? Yang merekami untuk guru dan pelajar. Okay. Guru kalau dia berminat, tuan-tuan boleh create satu group lah, student ke. Password tu dia dah bagi, boleh guna. Mungkin tuan-tuan familiar macam Island ni. Ni satu lagi Island. Ni terbitan Sasbadi saya. Okay. Jika tuan-tuan lihat kat bawah tu penerangan dia nampak. Dia ada panduan akses untuk modul UPSR dan dia dah bagi password. Ya. Untuk ibu bapa pun ada, untuk guru pun ada. Itu untuk akses. Kemudian PT3 pun ada, SPM pun ada kat bawah tu. Dia dah bagi password tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia juga bagi macam mana nak cara guna dalam bentuk video. Kita klik je kat sini, dia bagilah, dia akan pergi pada YouTube. So, depan dia ada, so kita boleh okay. Ada yang dia bagi cara nak guna, so boleh guna. Ada panduan dia. Okay, nampak? Ada muzik. Okay. Ada tu ya. So saya stop dulu. Sebab masa kita rehat. Okay. Ni dia. Island. Terbitan Sasbadi. Saya rasa boleh guna ni. Ya. Memang bagus sebenarnya. So untuk guru-guru bolehlah ambil satu password ke, create kan, masukkan pelajar ke dalam grup tu. Pulang. Dan ni pun ibu bapa kena ada juga. Ya. So seterusnya RDA. RDA ni tak perlu, ni untuk orang macam saya, librarian. So Web2B pun sama. Pusat sumber tak boleh guna sebab ni hanya untuk pustakaan awam saja guna. Kami sendiri pun tak dapat nak guna sebab ni pustakaan awam yang tertentu sajalah. So next. Okay, ni kod monkey ni bagus juga. Yang buat IT ni dia tahu. Okay. So teman cuma klik pada ni, dia akan hantar email lah untuk mendapatkan CJ dan banyak lagi lah. Yeah. Okay, GKit. Ni bagus. Ini untuk siapa yang belajar lagi ke, dia ada journal. Tapi kena ingat kadang dia ada full text dan kadang dia ada abstract saja. Okay. Dia dah bagi password tu, boleh gunalah. Untuk akses luar dari ni, kalau PNM dia tak ada masalah sebab dalam lingkungan wifi dia lah, LAN dia. So kalau kita di luar pada usaha negara, password ni di bawah tu. Okay, ni password dia. Cuba tuan-tuan ya. Cubalah. Kalau ada yang tak boleh cuba, tak boleh akses tu, tuan-tuan boleh email ke saya, tanya saya ke. Ya. So yang seterusnya, Mi Books. Ni dia salah satu lagi. Mi Book ni untuk budak kanak-kanak kecil boleh lah ya. 2 hingga 9 tahun. Nampak tu? Dia bagi password. Ni password dia. Range dia. Nampak? Tuan-tuan boleh gunalah. Ya. Dia pun ada apps juga. Kita kena cari apps Mi Books ni. So masukkan password yang dibagi tu kat bawah tu. InsyaAllah. Boleh guna dalam handphone lah. Okay. Ni nak panggil Sege, Sege. Ni siapa yang belajar di universiti ke, memang familiar lah dengan pengalaman data ni. Yang ni kebanyakan library di universiti library, mereka melanggan database ni. Kita pun ada juga. Okay. So cuma klik pada ni lah, logo dia ni. Tapi dia tak bagi. Okay. Ni PNM saja ni. Okey. Tapi tuan-tuan boleh guna sign in. Semua ada. Tuan-tuan kena buat dia punya login dia. Maksud saya ni daftar dulu. Ya. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Dalam rumah tu ada banyak pintu. So perlukan banyak kunci. So kunci tu adalah password. Kita kena create lagi. Okey, yang last sekali ni tutor. Ni tutor bagus. Okey. Tutor Infinity. Portal pendidikan lah. Ulang kaji terdapat 52,397 untuk sukatan terkini lah. Ini saya rasa boleh membantu lah pada tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh diakses mana-mana dan dia telah bagi password. Password dia 01 hingga 300. Dia, so password dengan ID dengan password sama saja. Kalau you pustaka 01, so passwordnya pun sama 01. ID-nya 002, passwordnya pun 001. So nak tengok macam mana, kita klik sini. So dia akan buka lagi satu page dia untuk akses ke database.
Dia beginilah. Kalau silap masuk password, dia akan minta bayar. Kalau free, dia akan tak ada keluar kena bayar. Ini dia, betul dia. Tuan-tuan boleh akses lah. Contoh saya masuk. Saya ambil 050 050. Okey. So sekarang ni saya dah masuk password saya ambil 050. Saya mula. So sekarang ni saya dah masuk lah. Anda berjaya masuk. So boleh gunalah. So sekarang ni ambil lah package mana saya pun tak tahu. Pilih. Okay. So package G, dia bagi package G rasa. Ini saya tak. So ni ada Ipesa PT3 SPM. Ini terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Dia pilih lah. Kalau kurang faham tu boleh tanya saya lah. Nanti saya hantar email. Tuan boleh hubungi saya lah. Setakat mana yang saya boleh mampu, saya kena rujuk pada Pusakaan Negara balik lah. So macam PT3 macam ni lah. Okay. Ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sign, matematik. Nak kaji topika ada. Topika. Ini dia. Semua ada. Klik. Ya. Ini dia. So keluarlah. Ini saya rasa kepakaran tuan-tuan dan puan-puan lah. Mungkin tahu benda ni. Okay. So di sini. Okay. So ada kat laporan sekali. Okay. Tapi kita kena register lah dulu. Okay. So kita keluar. Ni tutor Tutor Infinity. Kalau kena bayar 40. Okay. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saja ringkas saya bagi senarai penggalan data yang terdapat dalam e-pustaka. So next kalau tuan-tuan nak email saya, ambil email saya ni. Okay. Boleh tanya ataupun handphone saya, WhatsApp ya. So, ni je lah. Saya rasa ni saja yang saya dapat cerita dalam waktu yang terhad ni. InsyaAllah saya harap apa yang saya beritahu jelas pada tuan-tuan puan, kepada siapa yang dah pernah mendengar taklimat e-pustaka ni mungkin boleh mengingat balik lah. Itu yang penting untuk mengenai setiap database ni. Tuan-tuan kena register lah ya. Register menjadi ahli pustaka. Tuan-tuan pergi pada perkhidmatan ni, daftaran ahli saja. Cuma saja. So pilihlah MyCard contoh yang ni. Daftar sekarang. So tuan-tuan masuk ni lah. Nama tuan-tuan dengan apa so itu sajalah. Tuan, ada apa-apa pertanyaan ke tuan-tuan dan puan-puan? Sila tanya. Ada pertanyaan? Ada soalan kat chatting ni. Okey. Ni ada, saya tengok ni ada ni. Suara jelas kurang jelas. Saya dari soalan yang pertama tu, pernah daftar jadi ahli tu, saya minta pohon PPD Jerantut CM9 tu, MO tu, hantar saya nombor IC. Sebab saya perlu login, saya nak tengok pada nombor IC. Jadi bila dapat nombor IC tu, saya boleh saya mark balik, bukan saya mark, kita activate balik. Takut ada login, saya tak pasti. Sama ada lupa email ke apa, begitulah. Puan Maziah, maaf suara kurang jelas. Ni saya tak dapat lah tu. Kerana suara ni maklum je lah. Okey. Nombor telefon saya dah letak sini. Nampak tak tuan? Nombor telefon saya ni? Nampak ke? Nampak nombor telefon saya tu kat bawah ni. Tu email saya bagi. Boleh. Ya. Jika tuan-tuan tak nampak, saya cuba tu balik. Okey. Tu dia. Nombor telefon saya 0156 kali menang 57. Sekejap. Okey, ni nombor telefon saya Jadi kalau ada masalah login, lupa nombor ahli, tuan-tuan maklumkan saya nombor nombor Kak Penalan dengan email sekali. Sebab kadang-kadang kita email tu dah bertukar, tak pasti. So mohonlah ya. Mesej saya ke apa, saya boleh bagilah. Semula kejap. Okey, nombor telefon saya ada tertera kat skrin tu. Email saya anotmy@gmail.com. Nombor telefon saya 01157610534. Jelas boleh. Okey.
Tu email saya betul. Okey. Nombor telefon saya terlebih satu. Minta maaf. Okey. Sebenarnya saya ada pembantu saya ni, dia login juga. Dia dah maklumkan tu, email dan dengan tu. Email saya Anup Maid. Tuan, Okay. ada Ada soalan. pertanyaan lain? Ya, boleh. Ada tak bahan yang mesra murid berkeperluan khas? Oh, setakat ni dalam, dia begini, kalau e-book, dia cuma ada yang audiobook saja. Bunyi. Keperluan khas tu maksud tuan macam mana tu? Lah macam untuk kan kita sekarang kita ada pelajar kita yang KU pendengaran kan. Penglihatan, mungkin kita ada bahan untuk dia ke. Macam tadi kita tengok tadi untuk sekolah rendah ada kan, untuk pra ada. Ya. Tapi untuk pelajar macam tu, pustaka dia cuma ada yang audiobook tu saja. Kemudian yang e-book tu yang teks lah. Tapi setahu saya lah, kita tak ada koleksi tu banyak sangat. Saya tak tahu kenapa, mungkin kita boleh maklum balik pada peringkat jawatankuasa e-pustaka lah. Dia ada jawatankuasa dia. Apa-apa kemusykilan, masalah, kita ada cadangan, kita boleh maklum lah. So next time kita boleh tambah format koleksi tu lah, insyaAllah. Tuan, soalan yang kat atas tu. Assalamualaikum Tuan. E-book yang dipinjam oleh ahli PNM ini boleh share dengan orang lain? Okey, sekarang gini. Sekali akses, dia satu saja. Dia tak boleh share. Maknanya kalau dah masuk dalam handphone saya saja boleh view. Orang lain tak boleh. Sebab dia based on satu ID, log ID tu seorang. Dia tak boleh. Dia tak sama macam buku fizikal. Ni buku audiobook, buku e-book dia seorang saja. Dia tak boleh share dengan orang lain. Maknanya saya baca, saya seorang je baca. Itu yang sebenarnya lah. Kecuali kalau physical book, buku yang sebenar boleh ni. Tapi kalau daripada kita akses daripada PNM, maksudnya login tu tak boleh. Dia seorang saja. Sebab ID tu dah atas nama kita, atas nombor kita seorang saja. Orang lain kita tak boleh share. Gitulah. Okey, untuk Puan Sarina binti Idrus tu, sebenarnya kalau nak download apps macam Libby, Sora, Overdrive tu boleh. Kalau tak nak penuh handphone tu, kita just through portal e-pustaka saja. Tapi kalau nak mudah, kata orang, tapi boleh download, boleh. Tapi gunakan ID yang dia telah bagi, yang kita telah dapat tu. Pada apps tu gunakan Libby, Sora, Overdrive, gunakan ID yang kita dah assign tu. Tapi ID dia dah bagi, tak ada masalah. Boleh download apps tu, boleh juga. Cuma yalah, kadang handphone kita takut berat pula kan. Boleh, tak ada masalah. Apps Libby, Sora, Overdrive tu boleh download. Dia boleh download, tak ada masalah. Tuan nak tanya. Ya. Kalau kita dah daftar, adakah dia auto kita boleh guna ataupun kena tunggu admin proceed dahulu Daftar menjadi ahli ke? Ya. E-pustaka. Jadi ahli, ya, kena tunggu admin sahkan dulu. Kalau tuan-tuan siapa yang jadi ahli, kalau saya berada di tempat tu, kalau saya dapat mesej daripada sesiapa, contoh lepas ni tuan-tuan ada yang berminat jadi ahli, katalah saya dah jadi ahli tapi saya tak boleh login lagi, tuan-tuan boleh melalui saya, cuma maklumkan saya nombor IC saja dan email. Jadi saya boleh buka, saya terus sah dan saya terus beritahu, okey puan, tadi puan dah login jadi ahli, saya dah sahkan, so boleh jadi ahli lah. Kalau nak tunggu itu lambat, kalau melalui saya terus direct je. Okey. Terima kasih, ada soalan lain tak? Ada soalan lain tak? Sebelum kita tamatkan sesi kita. Kejap, ada satu lagi ni. Puan Rashidah ni kenapa nak log masuk keluar your request failed to complete? Kita kena masuk email dulu untuk aktifkan. Ya betul tu. Saya kena, Puan Rashidah kalau boleh cuba WhatsApp ataupun mesej ke saya. Bagikan saya nombor IC dengan email. Nanti saya cuba settlekan, nanti saya respon balik pada Puan Rashidah. Boleh ya Puan? Mohonlah. Ada soalan lagi? Okey. Saya dah bagi nombor dengan email. Jika ada kemusykilan, tuan-tuan dan puan-puan silalah mesej saya. Tak ada masalah, saya jawab. Sementara menunggu soalan berikutnya kalau ada, boleh tak Tuan Muhammad Noor kongsilah harapan Perbahanan Persatuan Awam Negeri Pahang ni tentang penggunaan e-pustaka di kalangan warga Pahang lah khususnya. Okey, begini kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya e-pustaka ni dah lama 2011.
dia ada halangan sikit dari segi akses lah. Sebabnya e-pustaka ni koleksi untuk pinjaman dalam kalangan e-pustaka, di kalangan pustakaan awam Malaysia ni cuma kita berada di Kuantan saja. Sebab sistem tu berada di Kuantan dengan kaedah pinjamanan. Daerah tak boleh, tapi orang di daerah, contohnya puan daripada Jerantuk tu lah, boleh pinjam buku. Buku tu dia hantar ke rumah. Tapi tak bolehlah ambil buku dekat pustakaan awam daerah Jerantuk, tak boleh. Dia daripada negeri saja. Mana di contoh di Terengganu. Terengganu hanya di Kuala Terengganu. Ibu pejabat. E-pustaka ni adalah kalangan perpustakaan di pusat masing-masing. Sebab di situ merupakan buku-buku yang telah kita integrasi buku tu dalam sistem. So dia berpusat di setiap ibu pejabat, ibu negeri perpustakaan masing-masing. Dia daerah terlibat, tak terlibat. Cuma macam contoh di Kuantan ni, di Pahang, Kuantan sajalah. Di Terengganu, Bandar Kuala Terengganu. Macam di Selangor, Pustakaan Awam Selangor di bandar dia betul. Dia tak melibatkan di daerah-daerah. Jadi tuan-tuan yang keliru kat situ lah. Dan lagi satu, dalam keadaan sekarang ni, COVID-19 ni, saya rasa inilah satu option yang terbaik untuk kita di Pahang sendirilah. Boleh pinjam e-book, boleh dapat maklumat dalam e-pustaka tu sendiri. Ya? Sebab kita sekarang ni, bila keadaan pustakaan kita orang ni, negeri pun di daerah pun dah tutup, jadi secara fizikal kita tak boleh hadir ke perpustakaan lah. So option yang terbaik ada melalui maya. Okay. Jadi kita boleh meminjam buku ni di rumah lah tanpa perlu kontak keluar ke orang. Dan kami di pustakaan awam sini pun tutup sebenarnya. User pun tak boleh masuk dalam keadaan sekarang. So ini adalah satu option yang terbaik. So dah dibagi dengan secara percuma. Ambillah orang kata kesempatan untuk menjadi ahli pustaka percuma saja. Dan gunakanlah semua pelan data yang telah saya sebutkan tadi tu. InsyaAllah kalau rasa ingin lagi nak tahu sejauh mana database ni digunakan, tuan-tuan boleh silalah maklum pada saya, insyaAllah kita boleh bantu dalam secara maya ni lah. Kita boleh tunjuk ajar secara dalam maya. InsyaAllah. Terima kasih tuan. Ada untuk Tuan, ada satu soalan daripada Puan Raihan. Keahlian perpustakaan dah tamat tahun lepas. Masih boleh daftar sebagai ahli ke? Okey, yang ni bukan e-pustaka ya. Ini ahli pustakaan awam sendiri. Kalau masuk sinilah. Maknanya pada siapa tu? Betul ya. Yang ni dia Puan Nohara ni daripada mana ni? Pustakaan mana? Daerah mana? Maksud saya Rompin Rompin rasanya. Kalau Rompin dia kena renew ahli dia sebab keahlian pustakaan awam negeri Pahang kita adalah yearly, setiap tahun. Mana tahun lepas dah habis, tahun ni kena sambung. Bayar RM10 lagi. Dia tak sama dengan e-pustaka lain. Okey, untuk pustakaan awam percuma saja dengan syarat my card dengan email. Itu saja. Dan membership dia whole life. Untuk ahli pustakaan awam negeri Pahang dia tahunan. Itu saja. Jelas ya? Okey, jelas. Rasanya tak ada soalan dah rasanya di chatting tu. Okey. Okey. Jadi rasanya kita pun dah cukup 1 jam. Tepat dia start pukul 11 tadi dan berakhir pukul 12. Okey, saya mewakili rakan-rakan lah yang ada lagi soalan Macam mana berdaftar di pustaka untuk semua murid dan guru? Okey, kalau untuk boleh. Boleh, dia otomatik tak boleh. Saya kena buat satu persatu. Okey. Tapi ada satu cara dia mudah saja. Kepada guru pada tuan gini, Puan Azizah Jaafar gini. Kalau boleh, dapatkan senarai guru, buat satu senarai, nama guru, nombor kad penalan dengan email dia, dengan nombor telefon, buat satu senarai dengan pelajar sekali. Tapi pelajar ni saya tak pasti sekolah menengah atau sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, nombor telefon dia kena masukkan nombor telefon parent dia. Sebab dia bawah umur, 18 tahun bawah umur tak boleh. Dia kena mesti nombor email ibu dia pun ada. Ataupun cikgu pun tak apa dah, email cikgu tak ada masalah. Cuma kita nak sahkan saja. Sebab budak-budak 18 tahun, dia masih lagi bawa concern lebih apa. Dan dapatkan senarai itu, email pada saya yang saya bagi tadi. InsyaAllah kita akan cuba selesaikan. Kalau 100 membership, lagi bagus. Sebab kita nak cari membership sebenarnya. So, nak sahkan Tuan, kalau tadi, kalau nak dapatkan email penjaga mungkin susah. Tapi kalau gunakan guru. Wakil boleh. Tapi mana kata boleh. Seorang pelajar, satu email guru boleh ke? Boleh. Satu guru cukup.
Sebab apa-apa hal kita akan cari guru dia. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Menarik tuan. Terima kasih atas boleh. soalan yang sangat bijak ya. Cikgu Aziza. Okey. Cikgu Aziza ni memang antara pustakawan otai sekolah kita lah di Rompeng. Okey. Boleh Cikgu Aziza. Boleh. Saya kenal Cikgu Aziza ni. Boleh insya-Allah. Dapatkan satu senarai besar, nama, nombor kad pengenalan, email dan nombor telefon. Student pula nama dia, nombor my kit dia ke, nombor suara anak pun tak apa. Kemudian email cikgu lah, cikgu yang bertanggungjawab. So yang itu kita akan key in kan. Kalau nak best juga kan, kalau saya rasa seronok juga, mana tahu setiap sekolah di Rompeng ni bertanding siapa jadi ahli pusaka ramai, manalah tahu kan. Oh hebat tu saya rasa. Alamak. Boleh tuan, tak masalah. Tapi kita boleh. risau dari segi ni lah. Ada sekolah kurang murid ke apa, marah lah dia. Ya betul. Tapi tak apalah, kita usahakan nanti sesuatu. Okey, itu saja. Alright. Okey, ada sekolah ada sistem nilam untuk merekod bacaan buku. Macam mana you pustaka ni boleh merekod dalam nilam? Yang ini, soalan ni saya pernah temu dan pernah ditanya oleh guru-guru, adalah tempat lain. Tapi setakat ni pustaka dia tidak membuat begitu. Kita tak boleh beritahu okey pelajaran ni nilam, tak ada. Kita tak boleh tunjukkan macam mana seorang pelajar ni baca buku banyak mana, tak boleh. Setakat ni tak ada lagi. Tapi idea apa yang dibangkitkan ni, saya rasa kita boleh majukan pada pihak jawatankuasa pustaka. InsyaAllah boleh, saya rasa bagus ni. Tak boleh isunya tuan, macam ni yang kebijakan kami yang buat portal sendiri tu, sebab kami nak rekod usage atau penggunaan dia. Kalau pelajar pergi ke pustaka, di pihak sekolah sendiri kita tak tahu penggunaan tu. Kita tak boleh. Tak boleh. Jadi mungkin tuan boleh bawa katalah, mungkin ada cara lah collaborate dengan sekolah kan. Boleh. InsyaAllah. Kalau ada dengan sekolah pun memang akan rekrut ramai ahli lah, sebab win-win situation. Betul. InsyaAllah boleh. Nanti saya cuba bangkitkan persoalan ni macam mana. Boleh lah. Sekurang-kurangnya kita boleh bantu sekolah lah. Okey, saya rasa dah tak ada soalan Kalau kita ada soalan ni, kalau kita guna email Google Classroom untuk murid boleh tak? Sebab ada murid ni dia saya rasa boleh. Kita sebab tak pernah cuba lagi ni. Cuba Puan Rahayu cuba. Saya rasa boleh ni insya-Allah. Sebab benda gini kita tak pernah ditanya pasal Google Classroom ni, email untuk. Kena cuba dulu. Tapi saya nak dapatkan tu dulu, saya cuba macam mana insya-Allah. Okey, terima kasih pada Tuan Muhammad Nur bin Abdul Rahman atas perkongsian yang sangat bagi saya sangat bermakna lah. Terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir. Kalau ikutkan semua sekali hari ni ada 42 orang lah, termasuk kita yang menguruskan. Ada Encik Muhammad Nur, sampaikan salam kami JPM Rompeng kepada Puan Maria. InsyaAllah Cikgu Aziza. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi insyaAllah kita akan minta izin dengan Encik Muhammad Nur secara langsung ni. Nanti kita nak bawa ke YouTube boleh ke? Kita dah rakam. Tak ada masalah. Itu hak pada pihak cikgu lah. Saya tak ada masalah. Untuk bagi siapa yang tertinggal tadi kan, dia boleh buat rujukan semula lah. Boleh. Kita akan buat secara rasmi dan kita akan panggil kali kedua lah. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Nur bin Rahman. Selaku wakil daripada Perpustakaan Awam Negeri Pahang, dan terima kasih kepada semua. Mohon minta maaf segala salah silap dan terima kasih kerana sudi memeriahkan lagi program kita pada hari ini. Program yang diharapkan dapat memberi manfaat khususnya kepada guru perpustakaan dan media untuk memberi nilai tambah bahan kepada murid-murid di sekolah dalam keadaan kekangan sekarang. Memang kita faham tak semua murid ada capaian internet dan device, tapi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua lah. Kita buat yang kita mampu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nak panggil Cik Muhammad Nur minum pun nantilah kita pergi Kuantan. Kalau ke Rompeng bagi tahulah. InsyaAllah lah. Setakat kepala udang tu kita boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.